Bab 4, Agama, Pemikiran Sains dan Teknologi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Selaras dengan kedudukan agama sebagai pemangkin perkembangan tamadun, maka jelaslah bahawa hubungan antara agama dengan pemikiran sains dan teknologi adalah amat rapat, ibarat isi dengan kuku. Bab ini kita akan membincangkan tentang hubungan agama dengan pemikiran sains dan teknologi, termasuk konsep ilmu dan ketamadunan, peranan agama dalam ilmu dan islamisasi sains yang mendukung kesepaduan ilmu. Okey, sebelum itu saya ingin memperkenalkan tim member kami, iaitu yang terdiri daripada saya sendiri, Syamil Hatta, Irfan Tajuddin, Azizi Azril dan juga Afifi Radi. Kami daripada Sekolah Kejuruteraan Petroleum. Agama dan ilmu. Agama Islam adalah agama yang amat mementingkan budaya ilmu, dan Nabi pernah menyeru umatnya menjauhi lembah kejahilan. Untuk menggalakkan budaya ilmu dan menghindarkan diri daripada lembah kejahilan, iaitu melalui pendidikan. Oleh demikian, pendidikan amat dituntut dalam Islam dengan syarat ilmu itu mestilah bermanfaat dan tidak bercanggah dengan syariat. Terdapat salah faham dalam kalangan masyarakat Islam sendiri terhadap pengajian ilmu sains yang dilabel sebagai ilmu sekular ataupun duniawi semata-mata. Ini adalah kesan negatif yang kita perlu ubah untuk kita study bahawa ilmu agama dan ilmu dunia ni luas. Ilmu terbahagi kepada dua, iaitu ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain dia melibatkan tanggungjawab individu, manakala ilmu fardu kifayah pula dia tanggungjawab kepada masyarakat. Sebab tu ada dua ni ilmu ni, pemikiran masyarakat Islam sekarang ni dia jadi terbuka lah untuk kita belajar tentang sains dan juga teknologi. Konsep ilmu dan ketamadunan. Menurut Al-Quran, surah Al-Baqarah, kejadian Nabi Adam sebagai khalifah pertama di muka bumi ini, dia diajar oleh Allah untuk mengetahui nama segala benda. Manakala menurut Imam Al-Ghazali, dia menjelaskanlah bahawa akal yang dimiliki oleh manusia ni, fungsi dia macam dapat membezakan manusia dengan makhluk lain. Okey, apakah itu ilmu? Ilmu kalau menurut dalam kamus English, ia bermaksud knowledge dan science yang diterjemah dalam bahasa Melayu sebagai tahu, pengetahuan dan kepandaian. Perkataan ilmu ni dia diambil pada bahasa Arab lah, iaitu alimah, ya'lamu dan ilman. Dia macam kata kerja bagi alimah, dia di antara alim iaitu mengetahui dan maklum yang diketahui lah yang kita sebut. Okey, menurut SM Naqib Al-Atas, ia mentakrifkan ilmu sebagai ketibaan sesuatu, makna hasil daripada maklumat yang benar ke dalam diri seseorang. Kebenaran sesuatu ilmu itu adalah merujuk kepada Allah sebagai sumber asal segala ilmu. Ia macam bermaksud bahawa Allah tu pencipta sekalian alam yang kita sedia maklum, dan bersifat maha luas, maha mengetahui. Kali dari segi falsafah pula, ilmu ni dia merupakan kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang membezakan dapat membezakan daripada benda yang lain. Okey, rakan-rakan saya dia akan terangkanlah subtopik yang lain dalam chapter ni, iaitu agama, sains dan juga teknologi. Assalamualaikum, saya Muhammad Aziz bin Aimijam. So saya akan terangkan dan sambungan untuk definisi ilmu, iaitu masyarakat barat dia melepaskan diri daripada ikatan ajaran Kristian dan melihat bahawa ilmu ini hanyalah mengikut akal semata-mata, iaitu dia berpunca daripada akal manusia sendirilah. Dia adalah satu proses, iaitu akal manusia ini yang menyimpan segala maklumat dan dia akan proses dan seterusnya dia analisis lah untuk daripada pandangan masyarakat barat. Dia adalah satu dan dia menganggap adalah satu proses. Dan untuk menurut Islam pula, dia adalah
bolehkan seseorang itu berilmu, iaitu khususnya untuk macam para sarjana, pemikir, cendekiawan, dan dia adalah usaha pengabdian diri kepada Allah dan diberi amanah daripada Allah sebagai khalifah, iaitu aplikasi ilmu itu pula hendaklah sesuai dengan kehendak Allah bagaimana ditegaskan dalam ayat surah Baqarah ayat 269. Bermaksud hikmah kebijaksanaan ilmu yang berguna kepada siapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditentukannya, dan siapa yang diberikan hikmat itu maka sungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak, dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. So dia agak bercanggah untuk definisi ilmu daripada masyarakat barat dan Islam. Masyarakat barat dia mempercayai ilmu ni hanyalah akal semata-mata, iaitu daripada pemikiran seorang manusia. Dia adalah satu proses dan seterusnya dia menganalisis. Dan untuk masyarakat Islam pula, dia menuntut supaya ilmu ni dan pemikiran manusia disepadukan. Tujuan mulakan orang berilmu lah, seperti para cendekiawan, pemikir, ahli sains, ulama-ulama dalam usaha untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia juga diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifah di muka bumi ini. So, Islam juga meletakkan martabat satu ilmu ni, ilmu pengetahuan ni yang tertinggi ialah mengenal Allah SWT, dan sebenar-benar pengenalan yang membawa kepada keyakinan dan mampu meletakkan manusia ke tahap yang tinggi dari segi nilai dan kedudukannya. Okey, pengertian ilmu pengetahuan ialah mencari keridaan Allah SWT. Jadi sebab tiada keselamatan dan atau kebahagiaan lah jika kita tidak dapat keridaan Allah SWT. Okay, so kesimpulannya, ilmu ni merupakan satu sistem menghasilkan kebenaran, salah satu daripada usaha manusia untuk memperadabkan dirinya, untuk memajukan dan tingkatkan kehidupan kita seharian lah, kehidupan kita, dan untuk seseorang itu meningkatkan dirinya sendiri, dan perlu berusaha, dan selebihnya adalah tawakal kepada Allah SWT dan mengharapkan keridaan Allah SWT. Okay, ilmu juga meliputi pengetahuan dan cara yang dikembangkan oleh manusia untuk mencapai tujuan sesuatu lah, dan dia adalah satu daripada proses jugalah. Untuk kita dapatkan sesuatu keridaan Allah tu, kita kena berusaha dulu, dan selebihnya kita bertawakal dan mengharapkan keridaan Allah SWT. Seterusnya saya akan sambung kepada konsep ketamadunan. Ketamadunan ni adalah dalam dia ada maksud lah, istilah dalam bahasa Arab, iaitu tamadun, umran, hadrah dan madaniyah. Dan untuk bahasa Melayu pula, dia adalah diistilahkan sebagai peradaban, dan juga English adalah civilization. Dan semua ni dia bermaksud maju atau kemajuan. So tamadun ni boleh disimpulkan sebagai suatu tingkat kemajuan atau pencapaian manusia dalam cari hidup nomad, iaitu dia berpindah randah. Jadi bila suatu tamadun ni ada, dan dia akan duduk di satu tempat yang tetap lah, tidak perlu untuk berhijrah satu tempat ke satu tempat lah. Dan ia juga satu proses untuk mencapai kemajuan dan kebaikan dalam hidup lah. Untuk mencapai satu kemajuan dan kebaikan dalam hidup, peradaban ni adalah penting lah. Sebab
dari satu peradaban ke satu peradaban, dia adalah satu proses dan dia adalah satu peningkatan hidup, iaitu orang dulu mungkin tak ada yang ada sekarang, dan dia adalah proses untuk majukan semua masyarakat lah. Okey, dia adalah ia juga satu kombinasi antara kemajuan aspek pemikiran, ketika kerohanian dan aspek material atau kebenaran. Dari keadaan kemajuan manusia yang berasaskan kepada ketinggian akhlak dan budi pekerti atau penghayatan di dalam masyarakat. Okay. So tamadun ni adalah suatu keadaan atau pencapaian manusia yang bermasyarakat lah, merangkumi semua aspek kehidupan. Okay, peranan agama dalam sains. Peranan agama dalam ilmu, peranan agama yang dimainkan oleh agama iaitu memperluas integrasi, menyeimbangkan. Okay, memperluas ni untuk pandangan semesta. Integrasi ni daripada akidah, syariah dan akhlak, menyeimbangkan antara kerohanian, rasional dan emosi. Okay, untuk kesepaduan ilmu. Okay, Islam ni, kesempurnaan Islam sebagai agama yang mendorong umatnya untuk budaya ilmu. Pada budaya ini terbukti dengan seperti ajaran zakat, faraid, puasa yang memerlukan ilmu akliah, dan ilmu ini yang dikenali sebagai ilmu sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan lagi dengan Islamisasi sains dan kesepaduan ilmu. Okey, dalam Islam ni sebagai agama yang sempurna, ni mendorong umatnya untuk mencari ataupun menuntut ilmu tu. Ini bagi melaksanakan ibadah-ibadah yang dituntut oleh agama Islam. Islam sangat tegas kepada umatnya untuk mencari dan menuntut ilmu itu. Ini dibuktikan dengan fakta bahawa wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Saya terjemahkan wahyu itu, ayat yang pertama surah Al-Alaq, iaitu bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan yang dituntut ke atas setiap individu, tak kira lelaki maupun wanita. Ilmu ini dia dibahagikan kepada dua jenis. Yang pertama ialah fardu ain dan yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu ain itu dia diwajibkan kepada setiap umat Islam, tak kira lelaki ataupun perempuan, untuk dituntut ataupun dicari. Yang sebagai contoh, ilmu fardu ain itu adalah ilmu tauhid, hadis, tafsir dan juga fiqh lah. Okey, untuk fardu kifayah ni, sebagai contoh, ilmu fardu kifayah adalah sains, matematik dan sebagainya. Untuk fardu kifayah ni, jikalau sebahagian daripada umat Islam telah menuntut ilmu tersebut, maka sebahagian lagi umat Islam dah terlepas daripada kewajipan menuntut ilmu itu sendiri. Okey, jikalau seseorang itu dia menuntut ilmu, maka dia telah melepaskan dirinya itu sendiri daripada dibelenggu kejahilan. Dalam Islam, bagi seseorang yang menuntut ilmu ataupun mempunyai ilmu di dalam dirinya, Islam dia memberikan satu kemuliaan dan juga kedudukan yang tinggi berbanding dengan orang yang kurang berilmu. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Zumar ayat 9 yang bermaksud, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakal lah dapat menerima pelajaran. Allah juga dia menjelaskan
dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, iaitu bermaksud Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darjat. Ini jelas menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri yang mengangkat golongan-golongan yang lebih berilmu daripada orang-orang yang kurang menuntut ilmu ini. Sebagai umat Islam, kita menjadikan Al-Quran itu adalah sebagai sumber ataupun panduan utama kita, ataupun kita ibaratkan dia sebagai cahaya pembimbing supaya kita dapat menuju ke jalan yang lurus ataupun jalan yang benar lah, untuk mendapat satu ilmu dan juga keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Walaupun dalam Al-Quran ini kebanyakannya bertema mengenai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam Al-Quran ini juga turut menyentuh beberapa isu yang lain seperti biologi, astronomi, zoologi dan sebagainya. Okey. Dalam Al-Quran ini juga dia memberi satu petunjuk atau guideline kepada kita dalam bidang undang-undang. Dia menunjukkan atau memberi satu garis panduan antara halal dan juga haram bagi satu aktiviti dalam kehidupan manusia itu. Tak kiralah dalam segala bidang, sama ada ekonomi ataupun perniagaan ataupun sosial budaya itu sendiri. Al-Quran ni dan juga sains, dia perlu diselarikan, dia perlu sama-sama untuk dituntut, didapatkan dia punya ilmu tu. Kerana jikalau hanya akal yang memikirkan tentang sains itu dan tidak meliputi Al-Quran ke dalamnya, maka hanyalah sebagai sains semata-mata. Tetapi jika kita masukkan Al-Quran itu sebagai satu kerangka, maka akal dan juga wahyu ini sendiri dia akan berjalan sekali. Maksudnya dia tak ada konflik antara Islam dan juga sains itu sendiri. Okey, daripada zaman dahulu, daripada zaman tamadun Islam, mereka melihat alam tabi'i ini ataupun dikatakan dunia inilah menjadi satu kitab yang dipanggil kitab kedua ataupun kitab Allah yang terbuka. Jadi kita boleh fikirkan tentang segala-galanya yang ada di dunia ini sebagai tanda-tanda itu rahsia Allah, sebagai kebesaran dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fifi. Saya akan menerangkan mengenai slide seterusnya, iaitu Islamisasi sains. Okey, menurut Syed Muhammad Nakib Al-Atas yang merupakan seorang cendekiawan dan juga ahli falsafah dari Malaysia sendiri, beliau mengatakan bahawa Islamisasi ilmu adalah merupakan pembebasan ilmu dari penafsiran-penafsiran yang didasarkan pada ideologi sekular dan dari makna serta ungkapan sekular. Okey, seperti yang kita tahu, Islam merupakan agama yang tauhid kepada Allah yang Maha Esa dan juga berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Okey, menurut Maurice Bukola yang merupakan pakar perubatan Perancis dan juga ahli ilmuwan, beliau telah menulis satu buku yang bertajuk dalam bahasa Perancisnya La Bible, Al-Quran et la Science, yang diterjemahkan kepada English iaitu The Bible, The Quran and Science. Okey, di dalam buku tersebut beliau telah menunjukkan
fakta saintifik yang terdapat di dalam Al-Quran dan Bible, dan beliau telah mendapati fakta saintifik yang sangat jitu dan tepat di dalam Al-Quran dan berkaitan dengan pelbagai ilmu. Antaranya ialah ilmu kosmologi, astronomi, zoologi, botani, zoologi, embryologi. Dan dalam Al-Quran ada apa yang menarik menarik perhatian saya adalah ada menerangkan mengenai ilmu embryologi. Kalau kita boleh lihat di dalam surah Al-Hajj ayat yang kelima, tafsiran ayat tersebut berbunyi seperti, wahai manusia, sekiranya kamu menaruh syak ragu-ragu tentang kebangkitan makhluk hidup semula pada hari kiamat, maka perhatilah kepada tingkatan kejadian manusia, kerana sebenarnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air benih iaitu nutfah, kemudian dari sebuku darah beku iaitu alaqah, kemudian dari seketul daging yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan. Okey, berdasarkan ayat tersebut dalam Al-Quran, kita boleh kita tahu bahawa ilmu embryologi ni kita telah dapat fakta ni, penyelidikan ni kita dapat pada kurun ke-19. Penyelidikan sains ni daripada sains. Okey, berdasarkan ayat tu kita dapat lihat fakta saintifik tersebut hanya ditemui dalam penyelidikan sains kurun ke-19 dan 20. Sedangkan Al-Quran telah diwahyukan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW pada kurun ke-7. So kita boleh lihat jarak perbezaan masa tu adalah lebih daripada 1000 tahun. So ini menunjukkan fakta saintifik boleh terdapat dalam Al-Quran juga. Okey, apakah rasional Islam sesi sains? Pada pendapat saya adalah sangat rasional, kerana seperti kita dapat lihat pada zaman dahulu, pada zaman era kemajuan kerajaan Islam terdahulu, terdapat ramai ilmuwan Islam. Contohnya Ibn Sina, Al-Khawarizmi, Ibn Khaldun, Ar-Razi, Al-Ghazali. Okey, seperti kita tahu, Al-Khawarizmi merupakan bapa kepada matematik, dan beliau telah memperkenalkan kepada seluruh dunia mengenai algebra. Dan juga Ibn Sina merupakan pakar perubatan dan saintis. So kita dapat lihat ilmu-ilmu yang diturunkan oleh mereka sampai sekarang kita masih lagi guna. So bagi saya adalah sangat rasional Islamisasi sains. Apa yang saya faham, Islamisasi sains ni ialah kita menerima ilmu-ilmu sains dari barat, tapi kita mestilah seiring dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Jangan sampai kita menerima ilmu sains tu tapi kita menolak ajaran agama Islam. Sepatutnya kita menerima ilmu sains tu sambil kita juga mendekatkan diri kita dengan Tuhan Allah. Okey, kesimpulannya Islam adalah agama yang lengkap dan menyeluruh kerana mengambil perhatian terhadap segala aspek kehidupan manusia, sama ada dari segi rohani atau jasmani. Seperti yang kita tahu, Islam merupakan agama yang syumul. Kita mempraktikkan agama Islam bukan hanya satu perkara saja. Kita mempraktikkan agama Islam pada seluruh kehidupan kita. Okey, perspektif Islam terhadap kehidupan adalah amat luas dan bermakna. Islam melihat seluruh kehidupan seorang Islam adalah satu amanah dan ibadah, termasuk mempelajari ilmu-ilmu sains selagi ia menurut kehendak syariat dan tidak menjurus ke jalan maksiat. Okey, seperti kita tahu, kita ada ilmu, kita ada fardu ain dan fardu kifayah, dan sains merupakan fardu kifayah. So sangat penting untuk kita juga mempelajari ilmu sains. Kesimpulan seterusnya, kita seharusnya umat Islam tidak ketinggalan dalam mengejar kemajuan Islam, memandangkan ia adalah sebahagian daripada tuntutan ajaran Islam. Sekian saja dari saya, terima kasih.